Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wa hadina ila sawa'is sabil. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Begitu juga surah Lail. Allah beritahu wal laili idza yaghsha. Dan demi malam apabila dia menutup matahari. Wan nahari idza tajalla. Dan demi siang apabila dia telah muncul, telah zahir. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dan makhluk yang Allah telah ciptakan, lelaki dan wanita. Demi makhluk yang Allah telah ciptakan, lelaki dan wanita. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amal-amal kamu juga bermacam-macam. Sesungguhnya ikhtiar usaha, ikhtiar kamu, tindak tanduk kamu, amal-amal kamu, tutur kata kamu, semua sekali sebenarnya lasyatta, bermacam-macam. Ada menepati wahyu, ada menyalahi wahyu. Kurang kerana akidah, begitulah amal. Akidah tak betul, maka amal pun tak betul. Akidah betul, amal betul. Jadi syatta dengan mana bermacam-macam. Mana ada amal yang menepati akidah yang betul. Ada amal yang menepati akidah yang tidak betul. Kemudian Allah beritahu macam mana amal dia. Fa amma man a'ta, di antara amal yang Allah sebut adalah perkara-perkara yang bersangkut paut dengan tindakan dia semasa dunia. Jadi ayat-ayat yang kita akan baca hingga akhir ni, dia sama ada Allah beritahu tentang infak untuk akhirat ataupun dia infak untuk dunia. Infak tetap dibuat. Sini Allah beritahu fa amman man a'ta. Adapun orang memberi. Memberi adalah ibadat maliyatun. Ibadatun maliyah. Ibadat di segi harta. Allah Ta'ala adakan pada manusia ni ibadat di segi buat, di segi tinggal, di segi harta dan di segi tubuh badan. Kita ambil kira semua dalam rukun Islam, itu bentuk ibadat. Allah uji manusia. Allah nak buktikan manusia, nak zahirkan kepada manusia bukti dia ni tauhid. Allah adakan dalam bentuk ibadat yang merangkumi semua perkara yang ada hubungan dengan diri dia. Apabila dia dapat sempurnakan semua ini, maka dia adalah ahli tauhid yang betul. Di segi harta. Di sini Allah akan beritahu di segi harta. Dalam rukun Islam, zakat. Di segi perbuatan, dalam rukun Islam, sembahyang. Di segi tinggalkan, dalam rukun Islam, puasa dan haji. Puasa tinggalkan makan, haji tinggal tempat. Dan di segi tutur kata, kalimah syahadat, pengakuan. Termasuk pengakuan segala zikir, segala bacaan, segala-gala. Semua itu ibadat. Jadi semua ibadat-ibadat dirumuskan oleh Allah Ta'ala dalam rukun Islam. Daripada semua perkara itu Allah nak uji manusia betapa betul ataupun menyalahi di segi akidah. Dan rukun Islam ini kita tengok macam mana kita buat. Yang betul-betul ikrar syahadahnya tiap waktu kena ada. Sembahyang satu hari 5 waktu. Puasa setahun sebulan sekali. Zakat setahun sebulan sekali. Adapun puasa sunat dan zakat sunat sentiasa ada. Haji seumur hidup sekali. Adapun umrah haji sunat sentiasa ada. Jadi segala sesunat dalam rukun Islam merupakan ciri-ciri ibadat yang dikira apabila dapat disempurnakan, dia adalah ahli tauhid yang betul. Kalau tidak betul. Sini Allah beritahu fa amma man a'ta, di satu sudut. Maka ada pun orang yang boleh memberi zakat dan sedekah. Dan memberi pula wattaqa, kerana takut pada Allah, bukan kerana apa-apa. Dia memberi kerana takut pada Allah. Takut kepada Allah. Kenapa ada hubungan takut dengan memberi? Allah Ta'ala apabila satu orang hamba takut dan menginfakkan harta, Allah Ta'ala akan selamatkan dia daripada apa yang dia takut. Itu cara Allah Ta'ala. Kaedah dia. Takut pada Allah, dia ada alamat. Alamatnya infak. Infak ni satu perkara yang apabila hamba tu buat,
Allah lindungi dia daripada takut. Apabila buat zakat, maka Allah lindungi dia daripada benda yang dia takut. Apabila buat sedekah, Allah lindungi dia daripada benda yang dia takut. Itu mana takwa. Sebab itu cara Allah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, ittaqun nar walau bi syiqqit tamrah. Kamu hendaklah takut akan api neraka walaupun kamu dapat menyelamatkan daripada api neraka dengan infak sebelah biji tamar. Tidak ada harta. Sebiji saja ada, maka sebiji kamu belah dua, sebelah kamu makan, sebelah lagi kamu infak. Kerana dengan infak ini Allah selamatkan daripada apa yang kamu takut, itu neraka. Itu cara Allah Ta'ala. Jadi dia a'ta, memberi, wattaqa. Bukan kerana nak beritahu siapa-siapa, bukan nak tunjuk siapa-siapa. Sebab atas akidah tauhid dia memberi kerana takwa, kerana takut akan hukuman azab neraka. Maka Allah suka apabila hamba tu menginfakkan, Allah akan lindungi dia daripada api neraka. Dan dalam membuat infak beserta takut, wa saddaqa bil husna, dia membenarkan tauhid, membenarkan kalimah syahadah. Makna dia adalah ahli tauhid. Saddaqa ni maknanya akidahnya membenarkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi akidah yang benar, infak yang dibuat kerana takut pada Allah. Apa jadi? Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkannya. Sini tasyir di mana alamat tasyir ni alamat takdir yang kita baca berkali-kali. Maka kami akan mudahkannya mengikut takdir kami. Sebab tasyir kepada takdir. Kami akan mudahkannya apabila dia melakukan ikhtiar begitu, kami akan mudahnya kepada takdir, kepada takdir lil yusra, takdir yang mudah-mudah. Terjemah yang mudah-mudah ni dua terjemahan, yakni yang mudah-mudah ni syariat semua tu mudah-mudah. Syariat Allah Ta'ala adalah perkara yang mudah. Allah Ta'ala akan mudahkannya untuk perkara yang mudah, yakni syariat. Terjemah kedua, Allah Ta'ala akan mempermudahkannya kepada natijah kepada syariat ini syurga. Yusra dengan mana syurga. Sana mudah. Segala-gala kemudahan. Jadi terjemah begitu. Jadi apabila dua ikhtiar dia buat, maka Allah Ta'ala akan bagi kemudahan kepada takdir, syariat yang mudah, dan syurga yang ada kemudahan. Sungguh Allah pilih kita daripada golongan ini. Jadi tasyir ini adalah takdir. Yang dimudahkan itulah takdir. Kalau kamu nak tahu kamu takdir ke mana, kamu dimudahkan ke mana? Kepada infak dan tasdik yang benar. Kalau kemudah kepada infak dan tasdik benar, kamu dimudahkan ke syurga. Itu takdir dia. Tengok lawannya, wa amma man bakhilah. Adapun satu orang lain, dia kedekut. Mana tak memberi harta kepada hak yang sepatut dia bagi. Seperti zakat, seperti bantuan yang wajib kata dia. Dia banyak. Selain pada zakat, dia panggil wajib bantuan, yang wajib dia tolong bantu. Zakat dia bagi dah. Keluarga dia perlu bantuan. Dan dia salah seorang yang paling rapat. Maka kewajipan kena atas dia. Dan sebagainya. Dia ada kewajipan-kewajipan selain pada zakat. Jadi, dia kedekut untuk menunaikan kewajipan yang wajib atas dia. Wastawana, dan dia berasa cukup dengan amalan sedemikian. Tidak rasa takut. Perbuatan dia menyalahi wahyu dan dia rasa cukup. Tak perlu dia takut apa-apa. Tadi, dia infak dengan takut. Ni dia dah kedekut dan tak rasa takut. Masing-masing berikhtiar. Dia kedekut, mana tak berlaku infak lah. Wastaghna, dia tak rasa takut. Istighna ni rasa cukup, tak apa. Apa peduli? Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan tauhid. Mana syirik? Jadi kedekut dan berasa selamat dan mendustakan tauhid, apa jadi? Fasanu yasiru, maka kami takdirkannya. Sini mana takdir? Kami memudahkannya kepada takdir, iaitu lil usra, kepada perkara-perkara yang menyusahkan. Amalan-amalan menyalahi syariat yang menyusahkan. Amalan-amalan segala tindak tanduk yang menyalahi syariat,
yang menyusahkan. Yang akibatnya neraka yang sangat menyusahkan. Betul-betul jelas daripada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, usra, dipanjangkan lagi huraian, untuk usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan tidak boleh menolongnya. Nak menyelamatkan daripada kesusahan neraka apabila dia masuk. Oleh hartanya yang dia kedekut. Tak boleh menolongnya daripada kesusahan yang dia tanggung dalam neraka oleh hartanya yang dia kedekut. Idza taradda, apabila dia telah terjatuh ke dalam neraka yang usra. Apabila dia telah jatuh dalam neraka yang usra. Tak boleh menolong lagi harta yang kedekut. Harta yang boleh menolong, harta yang infak. Harta yang kedekut tak boleh tolong. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya tanggungjawab kami bagi pada mereka jalan. Sesungguhnya tanggungjawab kami bagi pada mereka jalan. Yakni kami turunkan wahyu, kami pilih rasul. Kami turunkan wahyu, kami pilih rasul. Untuk supaya mereka dapat jalan. Dalam wahyu tu kami beritahu jalan ke syurga. Dan kami jemput semua ke syurga. Dan kami minta rasul, padah. Guna bahasa dari kita, padah mana panggil. Jemput. Untuk datang. Seperti malah hadis sahih. Ibarat syurga ni, tuan rumah menyediakan satu hidangan. Dan tuan rumah hantar satu orang wakil untuk jemput. Syurga adalah hidangan, kata Nabi, yang menjemput aku. Siapa datang, dia boleh masuk hidangan. Boleh mendapat segala-gala hidangan ini. Dia tak mahu datang, tak mahu ikut panggilanku, dia tak dapat masuk sini. Dalam hadis sahih. Jadi sama saja. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya tanggungjawab kami setelah kami ciptakan syurga, kami turunkan wahyu untuk beritahu kepada hamba cara untuk masuk syurga, dan kami pilih rasul yang manusia terbaik, terpilih untuk ajar cara-cara masuk syurga. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku memang boleh masuk syurga. Illa man aba, kecuali dia sendiri tak mahu. Dia sendiri tak mahu. Qila, ditanya Rasulullah, man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tak ingin? Nabi kata, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa boleh ikut aku, syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang tak boleh ikut aku, dia enggan. Jadi alamat tak boleh ikut Nabi itu enggan. Enggan masuk syurga. Dia dijemput. Dia dijemput, tapi dia enggan kerana tak ikut Nabi. Maknanya Nabi telah dihantar untuk jemput semua ke syurga. Dia tak ikut Nabi, tak boleh masuklah tempat syurga. Semudah itu penjelasan daripada Nabi mengenai ayat-ayat seperti ini. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya tanggungjawab kami atas kemurahan kami memberi petunjuk pada mereka. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya kuasa kami memiliki akhirat dan dunia. Kuasa kami. Tidak ada kuasa yang lain-lain. Di akhirat tempat balasan dan di dunia tempat amal adalah di bawah kuasa kami. Bukan daripada cara lain. Kalau kamu cari benda lain untuk masuk syurga, tidak boleh. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Oleh kerana itu, ayat ini ayat takhwif ukhrawi. Fa'anzartukum naran taladha. Awal-awal lagi aku beritahu pada kamu suatu peringatan, api neraka yang menyala-nyala. Jangan pergi, Allah kata. Aku bagi peringatan. Tolong jangan pergi. Api neraka yang menyala-nyala. Yang mana la yaslaha, tidak akan memasukinya illal ashqa, kecuali orang paling celaka. Setelah diberi segala-gala kemudahan, setelah dijemput ke syurga, setelah dihantar guru yang mengajar, dan guru betul-betul memiliki suatu sifat yang sangat baik, penampilan yang sangat elok, tapi dia saja tak boleh ikut. Dia panggil ashqa, paling celaka. Alladzi kadzdzaba, yang mendustakan wahyu yang disampaikan, surat jemputan tu, wa tawalla, berpaling daripada ikut surat jemputan Allah, dia dustakan, dan Rasul pun dia tak ikut. Semoga Allah lindungi kita semua daripada golongan ini. Wa sayujannabuha, akan dijauhkan daripada neraka yang menyala-nyala itu al-atqa, satu orang yang sangat takut.
Dia ada dalam hati takut. Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka, iaitu sifat takutnya begitu hebat. Dia memberi harta bukan untuk menunjuk-nunjuk, untuk membersihkan dia daripada dosa. Yatazakka sini untuk membersihkan dia daripada dosa. Satu, kita bagi infak dengan makna kita boleh belah ihsan. Tak. Satu makna orang biasa ni dia infak untuk belah ihsan. Lepas tu dia akan rasa, oh aku bagi kat dia, kalau aku tak bagi kat dia, dia tak jadi gini. Itu dia panggil rasa belah ihsan. Itu daif sebenarnya. Rasa belah ihsan tu apabila kita bagi itu daif. Yang sepatutnya rasa belah ihsan sebelum bagi. Itu sebab bagus. Setelah bagi kita tak boleh rasa itu belah ihsan. Kita kena rasa takut pada Tuhan. Sini Allah beritahu, yu'ti malahu, dia bagi hartanya, yatazakka, kerana ingin menyucikan dosa-dosa dan kesilapan-kesilapannya ia dengan Allah Ta'ala. Sebab ini cara penyucian. Sebab itulah Nabi yang diarahkan oleh Allah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil harta-harta zakat mereka untuk menyucikan mereka daripada dosa mereka. Dalam Quran sebut. Sini pun sama. Jadi dia memberi, dia tazakka kerana dia nak menyucikan. Mana dia tidak pandai sangat. Penerima itu siapa apabila dia adalah orang yang mustahik, yang patut, yang lagi layak. Mudah-mudahan dengan cara tempat yang dia bagi itu tempat yang paling diredai oleh Allah, maka dengan cara itu Allah sucikan dosanya. Sebagaimana kalau dia buat secara rambang, bagi apa-apa saja pada siapa saja, belum tentu. Sebab tidak kena pada arahan. Maka dia tarik dan dia bagi kepada tempat yang perlu, yang betul, mengikut arahan Allah. Maka dengan cara itu Allah suka dan Allah Ta'ala gugurkan dosanya. Iaitu mana yatazakka. Berarti ikhlas yang betul-betul tinggi. Ikhlas yang betul-betul tinggi. Sebab tu Allah kata, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Sedangkan tiada satu orang pun yang dia beri tadi pernah berjasa kepadanya yang dia nak balas balik. Tidak ada. Bukan kerana nak balas jasa orang tu. Kerana memang orang ni layak di sisi syariat. Dan Allah redha kalau saya serah kepada dia. Itu. Sebab tu dia tak perlu orang tu buat jasa dulu. Wa ma li ahadin indahum min ni'matin tujza. Tiada seorang pun yang berjasa kepadanya sebelum dia infakkan. Kerana nak mengenangkan jasa dan budi, dia infak. Tidak begitu. Dia infak kerana tempatnya sudah dikira makbul di sisi Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan bagi kepadanya keampunan dosa. Semua dia buat illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, kerana menuntut mencari redha Tuhan yang maha tinggi. Jadi di mana Tuhan suka infak dibuat, maka di situlah dia infak. Di mana Tuhan tak suka infak dibuat, di situ dia tak akan infak. Walaupun satu sen pun dia tak akan infak. Jadi di mana dia letak kepada tempat Allah redha, Allah Ta'ala akan gugur dosanya. Wala sawfa yarda, pasti dia akan dapat puas hati di atas segala-gala kelebihan. Di atas segala-gala kelebihan yang Allah bagi. Semoga Allah pilih kita daripada golongan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali al-nar. Allahumma shrah sudurana lil Islam. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين.